Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik, abang-abang, kakak-kakak? Kembali lagi bersama Cikgu Hazim. Okey. Di dalam SPM 2020. Tetapi hari ini kita ada kelainan sikit. Iaitu hari ini Cikgu Hazim mengajar matematik tambahan ataupun additional mathematics. Okey. Jadi, kepada siapa yang baru di sini, bolehlah tengok video playlist cikgu iaitu Matematik SPM 2020. Cikgu dah masukkan video sampai bab 4 iaitu bab set. Okey. Alright, jadi sekarang kita beralih kepada matematik tambahan pula. Okey, cikgu tahu subjek matematik tambahan ni sangat susah untuk belajar. Masa cikgu dulu pun susah. Alright. Jadi, tetapi sekarang kena ingat tak ada apa yang mudah dalam hidup ni. Apa pun kita kena teruskan dengan kesusahan yang ni. Tapi jangan risau, cikgu akan ajar dengan cara yang mudah. Alright. Jom kita terus kepada bab ini. Iaitu matematik tambahan bab 1. Dan bab 1 ialah fungsi. Apakah fungsi? Alright. Apa benda fungsi-fungsi ni semua kan? Tak faham lah apa semua. Dan selalunya fungsi kita tuliskan dia sebagai fx 2x tambah 3 and then f sama dengan x and then ada anak panah 5x tambah 1. Ini adalah semua contoh-contoh fungsi. Nanti akan ada lagi itu fungsi kubahan. Contohnya g fx sama dengan 2x tambah 21. Ini adalah fungsi kubahan. Nanti kita akan ada lagi fungsi songsang. Okey. Ini bentuk fungsi songsang. Fungsi songsang pula dia akan ada contohlah 3x tambah 9 ke apa ke antaranya. Okey, antaranya. So ini adalah antara-antara benda yang kita akan belajar dalam fungsi. Jadi pertama sekali yang kita akan belajar di dalam fungsi adalah pengenalan dia. Macam mana keadaan dia apabila di dalam gambar rajah itu kita panggil dia mapping. Alright, kita panggil dia mapping. So, di dalam mapping ni selalunya kita akan ada objek kiri. Selalunya kita akan ada bulatan sebelah kiri dan bulatan sebelah kanan. Jadi untuk pengenalan adik-adik atau abang-abang kakak-kakak yang sedang menonton video ni kena faham bulatan belah kiri ni adalah objek. Okey, dia adalah objek ataupun kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil domain. Right, domain. Dan di sebelah kanan pula kita panggil dia sebagai image ataupun codomain. Alright, apa maksud dia? Sebagai contoh, kalau objek dia 2, okey, objek dia 2, image dia akan jadi 4. Contoh macam ni. Alright. Ini antara benda-benda yang kita akan belajar dalam fungsi lah. So, bulatan kiri dengan bulatan kanan, semua elemen di dalam belah kiri dipanggil objek dan semua elemen di sebelah kanan dipanggil image. Alright. Contohnya kalau ni 2, yang ni 3, yang ni 4. So kalau 3 sini 6, sini 8. Jadi asal-asal adik-adik boleh agaklah apakah fungsi ni. Fungsi di sini fx sama dengan 2x. Tapi sebelum cikgu nak terangkan apa benda ni, sabar dulu. Cikgu terangkan apakah objek kiri, apakah di sebelah kanan. Apa benda di sebelah kiri, apa benda di sebelah kanan. Adik-adik kena tahu yang di sebelah kiri mestilah objek, yang di sebelah kanan adalah image. Alright. Jadi apakah maksud dia? Maksud dia macam ni. Fungsi ni adalah salah satu cara daripada kiri nak pergi ke kanan. Okey, itu adalah maksud fungsi. Maksudnya cara, kalau adik-adik senang sekarang ni, contoh cikgu letak di sebelah kiri ni, cikgu letak kamu sekarang ni di Malaysia. Okey, and then kamu nak pergi kepada negara jiran, contohnya Indonesia. Okey, contoh. Alright. Daripada Malaysia nak pergi ke Indonesia, perlukan naik satu kapal terbang. Okey, perlu naik satu kapal terbang. Tetapi kapal terbang akan ikut banyak macam cara. Bukan saja kita boleh naik kapal terbang. Okey, kita juga boleh naik kapal. Kita juga boleh naik kapal. Kita boleh naik apa lagi? Kita boleh naik ferry. Okey, naik ferry. Ini antara contoh. Ni kapal terbang, kapal dengan ferry adalah antara contoh maksud fungsi. Objek di sebelah kiri nak pergi ke sebelah kanan. Samalah juga ni, objek sebelah kiri nak pergi ke sebelah kanan. Tetapi di sebelah kanan kita panggil dia sebagai image. Alright. And then, kalau di dalam graf pula, kena ingat apa-apa yang di x-axis adalah objek. Apa-apa yang di y-axis adalah image.
Okey. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh kita ada di sini koordinat sini 1, sini 2. Si koordinat di sini adalah 1, 2. Alright. And then kalau kita nak kaitkan dia dengan image di sini, kalau kita nak kaitkan dia dengan objek dengan image ni, mapping kat sini. Alright. So objek dia mestilah 1. Okey. Objek di sini 1. Kemudian image dia berapa? Image dia 2. So fungsi dia adalah daripada 1 nak pergi ke 2. Itu fungsi dia. Okey. Itulah cara untuk pemahaman fungsi. Alright, untuk pemahaman fungsi. Okey. Sekarang ni macam mana pula kalau kita bila bermain dengan nombor? Alright, macam mana kita bermain dengan simbol? So, kan kita tahu di sebelah kiri mestilah objek. Okey, dan belah kanan mestilah image. Alright. Jadi, selalunya dalam matematik ni kita labelkan objek adalah X. Okey, selalunya kita labelkan objek sebagai X. Alright. Tetapi image di sini dia tak label sebagai X. Okey, dia label sebagai fx. Selalunya dia label sebagai fx. Tapi sebelum cikgu pergi kepada fx ni, anggap dulu dia adalah y. Okey, dia adalah y. Jadi, untuk kita tuliskan ungkapan di dalam fungsi di sini, caranya adalah sebagai contoh cikgu ambil di sini adalah A, B, C, D, E, F. Okey, alright. Dan dia punya image dia macam ni lah. Fungsi-fungsi dia. Alright. Jadi kalau cikgu nak faham, nak memahamkan dengan lebih lanjut, di tengah sini menggunakan cara F. Menggunakan cara F. Kita labelkan je sebagai cara F. Tadi nak kapal terbang kan? Cikgu anggap je ni sebagai F. Anggap saja. Jadi kita tulis untuk nak pergi daripada X ke Y, kita menggunakan fungsi F. Dan apabila fungsi F, kita letakkan nombor X di dalam, kita akan dapat Y. Alright. Ini caranya. Alright, ini caranya. So, tetapi kan di sini nak dapatkan Y di sini, kita menggunakan fungsi X dan kita masukkan nilai X di dalam, kita akan dapat Y. Disebabkan itulah label di sini orang letak dia sebagai fx. Sebab apa? Fx sama dengan Y. Okey, itulah sebab kenapa selalunya label-label dia letak sebagai fx. Alright. Kita boleh juga tulis sebagai ni, ataupun dia tulis sebagai untuk daripada x ke y, untuk nak pergi x ke y mesti menggunakan fungsi f. Ini antara cara yang dia letakkan. Ini kalau kita guna term of x dan y. Macam mana kalau kita menggunakan term a dan d atau b dan c kat sini? So, fungsi untuk nak pergi daripada A ke D, kita menggunakan fungsi F di sini dan kita menggunakan nilai A sebagai objek, kita akan dapat image-nya adalah D. Itu cara dia. Ataupun kalau kita menggunakan objeknya adalah B, okay, dan image-nya akan pergi kepada C. Kalau kita pakai, this is E, Kalau kita menggunakan objek C dan kita menggunakan fungsi di sini, kita akan dapat image-nya adalah F. Okey, ini adalah pemahamannya. Apa kata kalau kita bermain dengan nombor? Jom kita bila bermain dengan nombor. Okey, ini adalah X, di sini adalah fx. Dan tengah-tengah ni adalah F. Anggap je. Alright. So, kalau kita bermain dengan nombor, cuba anggap di sini adalah 2, 4, 6. Di sini adalah 4, 8, 12. Okey. Dan diberitahu fungsi di tengah ni adalah menggunakan fungsi 2x, 2 kali ganda daripada objek. Okey, 2 kali ganda daripada objek. Bermaksudnya macam ni. Kalau kita nak dapatkan image kepada 2, nak dapatkan image, okey. Ini adalah objek. Ini adalah image. Okey. Kalau kita nak dapatkan image kepada 2, kita menggunakan ini. Fungsi f, apabila gunakan fungsi f di dalam objek 2 ni, kita akan dapat 4. Okey. Tetapi macam mana kita pakai ni adalah kita menggunakan f2 sama dengan guna cara 2x. 2
kurungan 2, kita akan dapat 4 berbalik kepada ni. Okay, sama juga dengan benda-benda lain. F24 kurungan sama dengan 2 kat sini, kurungan, kita gunakan objek dia 4, kita akan dapat 8. Jadi 8 adalah image dia. Dan macam mana kalau kita dapat F, kita menggunakan objek 6 dan kita menggunakan fungsi ni 2 kurungan 6, kita akan dapat 12, iaitu image kepada dia. Okey, ini adalah pemahaman macam mana fungsi ini jadi. Alright, ini basic dia pengenalan. Jadi cikgu rasa sampai sini saja video cikgu untuk kali ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, sila tinggalkan komen di bawah. Kalau rasa video ni membantu, sila like, share dan komen, like, share dan subscribe, dan share kepada kawan-kawan, kepada yang kawan-kawan yang kita sama-sama belajar. Alright, jadi itu sahaja daripada Cikgu Hazim. Terima kasih, kita jumpa lagi.